A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana kita dibagi nikmat kesihatan ya, nikmat masa dan lebih-lebih lagi nikmat usia bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini ya. Tuan-tuan dan puan, sedar tak sedar kita pun dah masuk hari yang hari ini hari yang ke-4 dah ya, dalam minggu ni dalam bulan Ramadan ya. Dikatakan sebagai minggu yang pertama ini iaitu awwaluhur rahmah ya, iaitu fasa kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah ya, pertengahan nanti kita akan beralih kepada fasa keampunan ya. Dan wa akhiruhu atqum minan nar, dan di akhir ya, minggu yang terakhir itu disebut sebagai atqum minan nar, iaitu dibebaskan daripada api neraka. Jadi pada minggu yang pertama ini begitulah ya, dalam suasana minggu yang pertama permulaan ini dengan pelbagai dugaan dan cabaran lah kan. Awal-awal berpuasa ni maklum sajalah ya, gula kita pun rendah kan, rasa macam gitulah ya, lemah dan sebagainya. Tetapi apapun tuan-tuan dan puan, seperti mana yang disebut tadi, awwaluhur rahmah itu pandangan rahmat Allah itu kepada kita ya, dalam kita berjuang ya, melaksanakan perintah Allah ini ya. Dalam bulan Ramadan ini, kesusahan yang pertama inilah Allah pandang kita ini dengan pandangan rahmatnya ya, kasih sayangnya ya, kepada hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini tajuk yang akan disampaikan secara ringkasnya dalam lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit ini, iaitu berkaitan dengan Ramadan di masjid lah ya. Apa yang perlu kita laksanakan, kefahaman kita ya dalam menempuh yang pertama ini ya. Kita sedia maklum bahawa masjid-masjid pun alhamdulillah pada hari ini pun telah dibuka seperti biasa ya, bersempena dengan SOP yang telah dilonggarkan pada hari ini. Jadi menunjukkan bahawa suatu peluang lah ya kepada kita untuk meningkatkan amal kita, kembali memenuhkan masjid-masjid Allah ini ya, dengan melaksanakan tidak berbeza dengan pada tahun-tahun yang sebelum inilah ya, dengan kadar jumlah yang terhadnya, bermula kadang-kadang 100 orang, kemudian tambah 400, kes tinggi balik, turun balik 100, 5 pun pernah ya, tinggal Imam dan Bilal saja pun pernah juga ya. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan keadaan soft telah boleh dirapatkan. Kita gunakan peluang inilah ya, dengan sebaik-baiknya kita memenuhkan masjid-masjid Allah ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita lihat balik ya, iaitu keistimewaan bulan Ramadan ini yang Allah kurniakan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada bermacam-macam yang telah dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakumur Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fi mardatus syayatin lillahi fil laili khairin min alf syahr man hurima khairaha faqad hurima. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi meriwayatkan, ketika datang bulan Ramadan sesungguhnya terdatang kepadamu bulan yang penuh berkat ya, diwajibkan berpuasa. Dalam bulan itu pintu jannah dibuka ya, pintu syurga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan pun dibelenggu ya. Bersempena sama jugalah ya, sempena tahun ni dibuka pintu-pintu masjid semula lah ya, seperti yang tahun-tahun yang terdahulu lah ya, yang selama ni telah ditutup begitu ya, telah dihadkan dan sebagainya.
Jadi dalam bulan Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibukanya pintu jannah itu, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Dan dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka diharamkan kebaikan bagi siapa yang tidak beramal baik di dalamnya. Sesungguhnya tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini. Ya, kelebihan bulan Ramadan Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita dipanjangkan usia kita dapat bertemu dalam bulan Ramadan. Ya, berbanding kadang-kadang rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kadang-kadang besoknya nak Ramadan dah meninggal dunia kan. Tapi Allah lebihkan kita ni, Allah temukan kita ya. Kita gunakan peluang ini, usia ini dengan sebaik-baik mungkin. Sebab apa? Sebab kita khawatir, kita tidak takut, kita tidak berkesempatan bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Okey, yang keduanya apa dia? Keistimewaan Ramadan, iaitu bulan diturunkan Al-Quran ya. Ini kita flashback baliklah tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan pun sudah maklum perkara ini. Jadi begitulah ya. Kita sama-sama kita ingatkanlah. Sekurang-kurangnya kita beramal dalam bulan ini, kita adalah ilmu itu, adalah pengetahuan itu, berbanding kalau orang yang buat sesuatu tapi tidak ada pengetahuannya, hanya ikut-ikut saja kan. Sekurang-kurangnya kalau kita beramal, ada ilmu, lebihlah sedikit pahalanya ya. Adalah panduannya, adalah yang kita boleh ikutlah begitu ya. Kemudian Ramadan seperti mana disebut tadi ialah merupakan bulan diturunkan Al-Quran. Disebut Al-Quran di sini ialah apa? Supaya kita melazimi dengan Al-Quran ya dalam bulan Ramadan ni. Bacalah Al-Quran, Allah gandakan banyak pahalanya di bulan Ramadan ini. Kadang-kadang orang buat seperti majlis tadarus contohnya kan, tadarus dengan kawan-kawan ke, di pejabat ke, ataupun keluarga sendiri pun boleh jugalah ya. Asalkan ada budaya itu, membudayakan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sendiri pun ya, di masjid Bank Islam pun ada menganjurkan program-program tadarus Al-Quran. Boleh tuan-tuan join sekali lah ya, dengan rakan-rakan di pejabat. Saya rasa banyak fakulti ataupun jabatan yang buatlah. Boleh turut serta sekali, okey, untuk mengisi masa kita dengan Al-Quran. Kemudian Ramadan merupakan bulan yang penuh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Melazimi doa, melazimi dengan doa-doa untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dalam bulan inilah Allah itu terlalu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan kita beratkan lidah kita dengan mengucapkan istighfar ya, istighfar kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ya, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhani ila ramadan maghfarat ma bainahunna idza aistabat al-kaba'ir. Apa maksudnya? Daripada hadis Muslim, dari solat ke solat 5 waktu, dari Jumaat ke Jumaat, dari Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa besar. Tiap-tiap waktu itu, jarak-jarak itu Allah sentiasa mengampunkan hamba-Nya yang sentiasa mengucapkan pengampunan ataupun diampunkan dari segala dosa-dosanya. Dan yang seterusnya, Ramadan merupakan bulan penuh dengan syafaat. Banyak sekali amalan dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Di antara puasa, bertadarus, solat tarawih dan banyak lagi lah amalan-amalan yang lain. Adapun dengan melakukan amalan tersebut, maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Sama jugalah ya. Tiap-tiap kita lakukan itu merupakan syafaat ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang sebut tadi, Ramadan juga dibukanya pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Semua pintu syurga dibuka. Tidak ada yang ditutup. Yang ditutup apa? Yang ditutup ialah hanyalah pintu neraka. Menunjukkan bahawa besarnya rahmat Allah itu ketika mana di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun ada satu syurga yang dikhaskan bagi orang-orang yang puasa. Disebut syurga apa? Syurga Ar-Rayyan kan? Itu satu ya, dan seluruh pintu-pintu yang lain juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh rahmat dan pahala.
banyak rahmat Allah, banyak pahala yang diturunkan. Buatlah saja apa saja kebaikan macam-macam ya yang kita boleh amalkan ya dalam bulan Ramadan ini. Apa dia contohnya? Contohnya yang ada biasanya popularnya pada bulan Ramadan ini solat tarawih contohnya kan. Solat witir dan sebagainya. Solat tarawih tak ada dalam bulan Syaban, tak ada ya. Dalam bulan Rajab tak ada, ya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Gunakan peluang itu. Berjemaah di masjid itu lebih afdal. Dan hukumkan bahawa sunat tarawih ini hukumnya apa? Itu sunat muakkad yang sangat dituntutlah untuk kita laksanakan. Gunakan peluang. Apa lagi amalan yang lain dalam bulan Ramadan yang meningkatkan amal kita, iaitu bersedekah. Bersedekah. Tak kisahlah sedekah itu sama ada berupa wang ringgit ataupun ada juga orang yang bersedekah memberi orang memberi orang juadah berbuka puasa pun sama juga. Derma-derma yang kalau ada lah ya, kadang-kadang ada orang menyantuni anak yatim contohnya kan, berbuka puasa dengan anak yatim. Kita pun di sini pun ada juga ya, kita pelajar-pelajar kita ada kan, kita menyantuni pelajar-pelajar kita berbuka puasa kan. Sumbanglah tuan-tuan ya, gunalah peluang itu yang ada itu. Sekurang-kurangnya apa saja yang dapat pahala pada dia itu, kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tu sendiri. Nampak tu ya, tu pahala je dapat kita tanpa dia pun tak kurang pahala itu. Begitulah pemurahnya Allah SWT kepada orang-orang yang menyantuni orang-orang yang berbuka puasa ya. Jamu orang berbuka puasa. Bersedekah apa sajalah ya, apa sajalah bentuk-bentuk sedekah. Ada orang sedekah kadang-kadang beli baju raya kan, pun boleh juga. Ada orang sedekah untuk juadah yang macam-macam lah ya, terpulang ya. Asalkan ada kita menyumbang kepada orang lain. Apa lagi? Iaitu memperbanyakkan doa. Seperti sebut tadi lah ya, dalam bulan Ramadan ini, kalaulah pintu syurga itu dibuka, bermakna apa? Bermakna Allah itu terlalu permurah ya. Apa saja yang doa-doa yang dibaca oleh hamba-Nya mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masa tertentu dalam bulan Ramadan ini, iaitu Allah itu mudah memakbulkan. Contohnya bila? Contohnya ketika mana nak berbuka puasa. Itu di antara masa-masa yang Allah itu mudah memakbulkan doa-doa yang kita lafazkan. Sebelum nak berbuka puasa itu berdoalah. Tak payahlah panjang ya. Pendek sajalah ya. Kita niatkan apa dia. Contohnya anak nak SPM tahun ni contohnya lah ya. Ataupun kita nak buat itu nak buat ini, kita pohon doa kepada Allah. Itu ada ya, ada masa-masa tertentu di dalam bulan Ramadan ini yang mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa itu ya. Tak ada pada masa yang lain, bulan-bulan lain tak ada tuan-tuan ya. Di kesempatan inilah Allah kurniakan kita masa ini di dalam Ramadan ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa lagi kebaikan dalam Ramadan ini? Mudah saja berbuka puasa, menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, itu pun ada pahalanya ya. Segera berbuka puasa. Tapi janganlah segera sangat ya. Dah azan asar pun dah buka puasa, tak boleh lah kan. Maksudnya segera itu azan saja terus berbuka puasa. Maksudnya apa? Janganlah kita tangguh pun tak boleh. Contoh tangguh apa? Awan azan, kita pun nak dapat pahala lebih, kita tunggu sampai isyak contohnya lah kan. Pun tak boleh juga ya. Dia azan saja terus berbuka puasa. Tu segera tu dapat pahala. Dapat pahala. Begitu juga dengan sahur, bangun sahur pun ada pahalanya. Jangan tak sahur tuan-tuan ya, sahur. Sahur sajalah, walaupun segelas air pun bersahur jugalah, ataupun sebiji kurma pun sahur ya. Ada pahalanya di situ. Dan yang seterusnya iaitu melaksanakan ibadah umrah kalau yang mampu. Alhamdulillah hari ini pun peluang untuk pergi umrah pun dah dibuka semulalah ya. Kalau berkemampuan bolehlah untuk kita laksanakan ibadah umrah. Iktikaf, beriktikaf pun sama juga ya. Penuhi masjid-masjid kita dengan baca Al-Quran dan sebagainya ya. Niatkan iktikaf dapat pahala. Dan yang terakhir sekali ialah Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lumrahnya kita dengar ialah pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan ya. 10 terakhir. Tapi itulah, kadang ulama-ulama dahulu ya, ahli-ahli ibadah dulu, dia tak tunggu yang 10 terakhir itu.
Awal-awal ni pun dia dah speed dah ya. Untuk awal sebab untuk lajak lagi pada yang 10 yang terakhir itu. Lagi digandakan. Kita alamat 10 lambat lagi ya. Ini baru hari keempat kan. Tak apalah, tidur dulu kan. Tak ya, berbeza dengan ulama ataupun ahli-ahli ibadah dahulu, mereka awal-awal ni dah mula dah ya. Mula untuk menjana tenaga untuk sampai ke 10 yang terakhir itu. Sebab tu tak pelik orang dulu mudah mendapat malam Lailatul Qadar berbanding kita. Kita yang 10 terakhir itulah sibuk nak raya dah kan. Nak cari kuih raya, baju raya semualah ya. Cabaran dia besar di 10 itu kita gunakan peluang yang 10 terakhir menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, menggandakan ibadah kita. Allah gandakan banyak kebaikannya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khusus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat-umat yang lain. Tidak ada pada umat Nabi Musa, Nabi Isa, tak ada. Khusus keistimewaan malam Lailatul Qadar itu ialah untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu alam, sama-samalah kita beramal tuan-tuan ya, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadikan Ramadan yang terbaik berbanding pada Ramadan yang telah lalu. Sekian saja daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.